wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita menggerak-gerakkan lidah kita, iaitu kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain dan tidak bukan, kalimah puji-pujian adalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji Allah? Kerana Allah memang layak diberikan pujian pada setiap waktu, pada setiap tempat, pada setiap keadaan. Allah Ta'ala memang layak untuk dipuji. Dan kita juga memuji Allah di atas rasa terima kasih kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah, kerana pada pagi ini sekali lagi kita dapat bertemu untuk pertemuan yang kedua setelah semalam hampir 1 jam, bermula jam 9 pagi sehingga jam 10 pagi. Allah Ta'ala beri kita peluang, Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk, Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan, Allah berikan kita ilmu, yang mana Alhamdulillah pada pagi semalam kita telah pun mempelajari, kita telah dapat ilmu dari Allah melalui ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tentang apa? Semalam kita telah belajar tentang 6 kelebihan, 6 kepentingan, 6 keutamaan suratul Al-Fatihah. Jadi, siapa yang mempunyai buku, silalah rujuk kepada muka surat yang ada. Kalau tengok dalam buku tu, muka surat nombor 20, muka surat nombor 25 sehinggalah muka surat nombor 29. Okey. Semalam telah kita sebutkan 6 kelebihan suratul Fatihah. Jadi moga-moga keenam kelebihan ini menjadi asbab, menjadi semangat, memberikan kita kekuatan untuk kita untuk kita sentiasa dapat bersama setiap minggu untuk kita merungkai keenam kepentingan ini dengan kita memahami maklumat yang ada pada setiap ayat di dalam suratul Al-Fatihah. Baik. Pada hari semalam, iaitu hari Sabtu semalam buat kelas pertama, okey. Ada sedikit maklumat yang saya ingin terangkan. Maklumat yang saya maksudkan adalah pada kelebihan yang keenam. Okey, tengok kelebihan yang keenam. Okey. Kelebihan yang keenam, okey. Kelebihan yang keenam tu kalau kita tengok dekat sini merupakan cahaya. Okey. Ada yang bertanya tentang hadis di bawah ni. Cuba tak perkataan yang hadis. Muka surat nombor 29 ya. Muka surat nombor 29 dalam buku. Kalau kita tengok muka surat nombor 29, hadis yang kelebihan keenam kan, kita belajar hari semalam, Nabi SAW cerita kepada kita bahawa ada 2 cahaya yang Allah Ta'ala berikan khas kepada Nabi Muhammad SAW. 2 cahaya itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada suratul Fatihah, dan cahaya kedua adalah penutup suratul Al-Baqarah. Penutup surah Al-Baqarah adalah ayat 285 dengan 286. Sebab surah Baqarah ni ayat dia last kali 286. Jadi penutup suratul Baqarah adalah ayat 285 dan 286. Tapi 2 penutup suratul Baqarah kita tidak ulas dalam sesi pembelajaran kita tadabbur suratul Fatihah, kerana kita nak fokus pada suratul Fatihah. Perkara yang saya ingin kita beri perhatian sebelum kita masuk kepada nama-nama suratul Fatihah, cuba tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, tuan-tuan lihat di bawah hadis tu, selepas kita jumpa ayat-ayat terakhir suratul Al-Baqarah, kita tengok ya, Nabi SAW bersabda pada kita. Dia kata apa? Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari Al-Fatihah dan dari 2 penutup suratul Baqarah. Okey, yang ini yang malaikat
Ingat tak semalam kita sebut malaikat yang tak pernah turun. Hari tu dia turun. Maknanya berita yang dia nak bawa ni Masya Allah sangat special. Maka dia turun, dia sampaikan berita. Jadi pada penutup malaikat sebut kepada Nabi SAW tu, malaikat kata pada Al-Fatihah tu, okey. Okey, pada Al-Fatihah tu dengan dua penutup surah Baqarah tu Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi kata lan taqra'a biharfi minha illa u'titah. Terjemahan dia apa? Terjemahan dia Nabi SAW menerangkan kepada kita seperti mana malaikat tu yang turun dia bagi tahu. Dia kata tidaklah engkau wahai Muhammad, wahai umat engkau membaca satu huruf, maknanya membaca ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah, ayat-ayat dalam penutup surah Al-Baqarah itu, melainkan engkau mendapat apa yang engkau harapkan. Maksudnya kalau kita baca Al-Fatihah, kan kita baca ayat pertama sampai ayat ke-7 tu, kalau engkau baca setiap ayat daripada dia kan ada huruf, lepas tu membentuk ayat-ayat, baca, maka apa yang engkau harapkan itu engkau akan dapat. Jadi timbul persoalan, pertanyaan, apa maksud mendapat apa yang engkau harapkan? Okey. Agak-agak ya, kalau saya tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan harapkan dari Allah? Okay, kita kalau mengharap harapkan pada Allah. Okay, kita kalau harap sesuatu, kita mesti letakkan harapan tu kepada Allah. Jadi kalau kita baca suratul Fatihah, kita harap apa pada Allah? Kita nak apa pada Allah? Agak-agak, walaupun kita tak belajar lagi ayat pertama sampai ayat ke-7, agak-agak kita nak apa pada Allah? Betul tak? Jadi sudah tentu perkara yang kita harapkan adalah tentulah kita nak dapat pahala. Betul tak? Kita mesti nak dapat pahala baca Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat ke-7. Maka salah satu maksud apa yang engkau harapkan itu engkau akan dapat, kata para ulama, maksud yang pertama adalah merujuk kepada pahala. Kita kan dalam ayat tu kan kita ada puji Allah, betul tak? Kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah. Maka apabila kita puji Allah, maka Allah Ta'ala akan memberi balasan kepada kita. Jadi salah satu maksud apa yang engkau harapkan itu merujuk kepada ganjaran, pahala dari Allah. Jadi kalau kita baca satu huruf, Allah bagi 10 pahala. Lepas tu kita harapkan, kita memuji Allah, Allah Ta'ala bagi kita ganjaran. Ya, Allah Ta'ala akan beri ganjaran itu. Itu maksud pertama. Maksud yang kedua, kata para ulama, maksud yang kedua adalah, kalau kita baca surah Al-Fatihah kan, kita harap apa pada Allah? Apa yang kita harapkan ketika kita baca surah Al-Fatihah? Masih ingat lagi semalam, kita telah ulas bahawa surah Al-Fatihah ini dia ada doa. Ingat lagi, kan kita berdoa sebenarnya baca surah Al-Fatihah ini. Kan kita harap apa kepada Allah? Kalau kita baca ayat 6 dan ayat 7, kita sedia maklum. Ayat 6, ayat 7, kita harap sangat pada Allah. Kita minta sangat pada Allah supaya Allah Ta'ala tunjukkanlah kita mana jalan yang lurus tu. Betul tak? Bukan sekadar tunjukkan saja. Ya Allah, lepas kau tunjuk, kau bimbinglah kami supaya kami pilih jalan yang lurus itu. Betul tak? Lepas tu bukan sekadar kita nak minta Allah Ta'ala bimbing saja. Tapi nanti waktu kita belajar, ihdinas nanti, hidayahkanlah tu, maksud dia istiqamah lah juga. Jadi maksud dia, apa yang kita harapkan pada surah Al-Baqarah itu dalam bentuk kita berdoa kepada Allah, dia benda yang paling besar dalam hidup manusia ni adalah dapat jalan yang lurus je. Itu je sebenarnya. Jalan yang lurus. Sebab tu kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu kita harap pada Allah apa? Kita kata, ya Allah, jauhkanlah kami ni daripada ikut jalan-jalan yang engkau sangat murkai, al-maghdub kan. Lepas tu kita kata waladhdallin, jalan-jalan orang yang sesat. Jadi apa yang kita harapkan dalam bentuk memohon doa jalan yang lurus itu, maka Allah Ta'ala akan kabulkan. Jadi makna yang kedua, hadis yang kata engkau mendapat apa yang engkau harapkan itu, dia merujuk kepada permohonan, permintaan doa di dalam suratul Al-Fatihah. Ini adalah penerangan lanjut untuk pengisian hari semalam. Kerana waktu dah
hampir tak dah tamat, jadi saya sempat nak ulas secara terperinci. Jadi moga-moga dah jelas perkataan tersebut. Okey, dah jelas. Okey, jadi kita terus pergi kepada tajuk yang kedua, tentang nama-nama suratul Al-Fatihah. Bermakna kita tak masuk lagi ayat pertama suratul Fatihah. Ayat pertama insya-Allah kita akan belajar pada minggu hadapan, hari Sabtu. Mudah je, ingat je kelas ni. Hari Sabtu, hari Ahad 9 sampai 10. Itu saja. Okey, kita tengok, kita pergi kepada bab kedua pula. Kita pergi kepada tajuk yang kedua. Sesiapa yang ada buku, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan untuk membuka muka surat nombor 19. Okey, muka surat nombor 19. Betul tak muka surat 19? Sebab saya guna nota yang sebelum diupdate. Ya, muka surat nombor 19. Okey, saya kecilkan sikit. Siapa tak ada buku tak apa. InsyaAllah hari Isnin ni stok akan sampai. InsyaAllah siapa-siapa yang beri nama tu saya akan post dia as soon as possible. InsyaAllah. Mohon rahmat dari Allah. Mohon Allah tolong kita. Baik, kita pergi kepada muka surat nombor 19. Pagi ni kita nak masuk kepada tajuk yang kedua. Kita masih lagi duduk berkenal-kenalan dengan surah Al-Fatihah. Kalau kita tak kenal, kita tak jatuh cinta, kita tak ada dapat semangat kan. Jadi kita kenal-kenal dulu latar belakang surah Al-Fatihah ini dengan kita merujuk kepada nama. Surah Fatihah ni dia ada banyak nama. Kenapa nak kena belajar nama? Okey, kita akan ulas insya-Allah pada pagi ini. Okey, tengok muka surat nombor 19, ringkasan dia begini. Okey, dekat muka surat nombor 19 tu tak akan jumpa dan ada yang gambar yang ada bulat-bulat-bulat tu kan? Okey, sama tak warna dia? Sama. Muka surat nombor 19 kecil ke sikit lagi. Okey. Kejap ya, saya okey tengok ya. Okey, pada muka surat nombor 19, dalam buku ini kami ni maksudnya saya dan sahabat saya Dr. Azrul yang menulis tentang maklumat ini, sebenarnya semua tu dalam kitab. Sebenarnya ilmu tu semua dah ada. Kami cuba memudahkan saja, transfer je di dalam kitab. Jadi dalam muka surat 19 tu, tuan dapati ada 10 nama. Ada 10 nama. Jadi kita akan belajar 10 nama. So pagi ini kita akan mempelajari tentang 10 nama lain bagi suratul Fatihah. Maksudnya ada 10 nama. Sebenarnya banyak. Surah Al-Fatihah lah surah yang paling banyak nama-namanya. Paling banyak nama-namanya suratul Fatihah. Kenapa surah Fatihah ni banyak sangat nama dia? Nama yang popular nombor satu lah yang kita sebut Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah tu kan. Ada sikit Al-Fatihah. Okey, betul. Nama dia. Tapi kalau kita mendalami, rupa-rupanya nama Al-Fatihah bukan Fatihah saja. Tetapi ada nama nombor 2, 3, 4 sampailah nombor 10. Sebenarnya banyak lagi. Cuma untuk pendekatan kita ambil lah yang mana. Okey, nama ni pertama dalam buku ni kalau kita tengok 1 sampai 10 nama tu, nombor 1 sampai nombor 6, 1 sampai 6 memang nama itu nama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1, nama 1 sampai nombor 6 sumber dia. Siapa yang bagi nama tu? Jawapan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nama nombor 7, 8, 9, 10 ni, ini adalah hasil perhatian para ulama, hasil bacaan para ulama. Maka para ulama di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, mereka kata, oh surah Fatihah ni dia boleh letak nama yang lain. Nama tu tak salah, boleh diterima dan dia memberikan kita maklumat tentang surah Al-Fatihah. Okey, kita pergi kepada nama yang pertama. Tapi sebelum tu, apa kata kita lihat dahulu tentang kenapa surah Fatihah ni dia banyak nama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tengok di depan skrin ni, kita tengok ya. Okey. Kalau orang tanya, maksudnya begini. Kita kena faham bahawa dalam Islam, dalam agama ni,
Kalau ada perkara yang dia memiliki banyak nama, apa para ulama ulas? Kesat nombor 19 tu, di atas tu tengok apa kata para ulama. Salah seorangnya adalah Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti. Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahimahullah, dalam kitab tafsir namanya Adwa'ul Bayan, dia kata macam ni, dia ulas. Kenapa ya Al-Fatihah ni dia banyak nama? Macam kita sedia maklum, Allah Ta'ala ada banyak nama tak? Allah Ta'ala ada banyak nama tak? Oh, banyak. 99 nama. Kenapa nama dia banyak? Okey. Lepas tu pula kalau kita belajar nama-nama Rasul. Rasul ni dia banyak nama. Kenapa Rasul ni dia banyak nama? Lepas tu macam kita belajar. Di akhirat dia banyak nama. Kadang-kadang dia panggil Al-Qiyamah, kadang-kadang dia panggil akhirat, kadang-kadang dia panggil hari apa pembalasan. Banyak nama. Kenapa dia banyak nama? Kat sini kita belajar. Kata beliau, okey, dalam bahasa Arab, maknanya suasana Arab ni, kenapa kita kata Arab? Sebab kita kena faham ya, Islam ini dia mula-mula bertapak, maksudnya waktu Quran turun, dia turun kepada bangsa Arab. Tapi bukan Islam untuk bahasa Arab saja. Tapi kita tengok, kerana Quran ke bahasa Arab, jadi dia ada kaitan dengan Arab. Jadi kata para ulama, telah kita sedia maklum, dia kata, al-maklum, dia kata, sesungguhnya apabila besar sesuatu keadaan tu, ia akan ada banyak nama. Besar ni maksudnya, kalau sesuatu tu penting, kalau sesuatu tu ada keistimewaan dia, dia tentu akan ada banyak nama. Dia kata. Kemudian para ulama menukilkan kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata, banyaknya nama pada sesuatu menunjukkan agungnya perkara yang banyak nama tu. Okey, jelas kat sini. Jadi Al-Fatihah ni dia surah yang banyak nama. Kenapa surah tu banyak nama? Kerana agungnya surah Al-Fatihah. Tapi kenapa ada banyak, kenapa kita perlu belajar banyak nama? Kerana daripada nama-nama Al-Fatihah yang kita belajar ni, kita seolah-olah kita akan dapat maklumat. Daripada nama ni, kita akan dapat maklumat. Ayat 1 sampai 7 ni ada kaitan tentang apa? Cerita pasal apa? Maksudnya begitu. Maksudnya, kalau kita belajar nama-nama surah ni, kita walaupun kita tak hafal ayat tu, walaupun kita tak faham ayat tu apa, tapi kalau kita belajar nama, daripada nama tu, dia memberikan gambaran awal, dia memberikan maklumat. Walaupun kita tak tahu pun ayat 1 pasal apa, ayat 2 pasal apa sampai 7 kan. Tapi kalau kita belajar pada nama ni, kita dah dapat clue dia. Kita dah dapat macam kunci-kunci ayat 1 sampai 7 tu. Sebab tu kita penting sangat belajar nama suratul Fatihah. Kenapa kita kena belajar banyak nama? Seperti mana yang telah saya terangkan tadi. Kita terus kepada nama yang pertama. Sebab waktu kita pun dekat 9:20 dah. Kita tengok 40 minit saja lagi. Tapi tak apa, pelan-pelan, tak perlu terkejar-kejar. Okey, pelan-pelan. Kadang-kadang kita yang penyampai ni kadang-kadang terkejar-kejar juga. Tapi minta maaf ya, kalau saya terlaju sangat ke, terlambat sangat ke, banyak mengulang ke, suara tak jelas ke, saya minta maaf banyak-banyak ya, atas kekurangan, atas kelemahan diri saya. Okey, minta maaf awal-awal pada tuan-tuan dan puan-puan. Namun begitu, saya dengan rahmat dari Allah, kita cuba baikilah mana-mana yang ada kelemahan tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pergi kepada nama yang pertama ya. Nama yang pertama. Nama yang pertama ni adalah nama yang paling popular. Hatta dalam Quran pun dia tulis Suratul Fatihah. Suratul Al-Fatihah. Okey. Apa makna Al-Fatihah? Okey, kita akan terang. Kalau kata apa tu Al-Fatihah? Al-Fatihah lah. Ialah Al-Fatihah tu makna apa? La ilaha illallah. Al-Fatihah lah. Mungkin kita akan ulang macam tu. Tapi apa makna Al-Fatihah? Apa makna Al-Fatihah? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang Allah rahmati, lagi Allah kasihi sekalian. Okey. Apa makna Fatihah? Okey. Sebelum kita masuk kepada nama nombor 1 ni, okey, saya nak pergi ke atas dulu sekejap. Okey.
Boleh tak buka buku surat nombor 10 sekejap? Kita nak terangkan apa makna Fatihah tu dulu, lepas tu kita pergi nama pertama. Boleh ya? Kita rungkaikan kenapa nama Fatihah. Buku surat nombor 10. Okey, tengok. Buku surat nombor 10. Okey. Dekat sini jumpa. Okey, tak apa. Nanti baru kita pergi pada nama pertama. Ni kita nak ulas apa makna Al-Fatihah. Siapa yang ada buku, tengok muka surat nombor 10. Okey, sebelum tu saya ingatkan pada tuan-tuan dan perempuan ya, dalam slot satu Ahad ni, kita tak sempatlah untuk, saya minta maaf awal-awal, kita tak dapatlah untuk baca buku ni daripada kulit sampai ke kulit. Nak baca satu ayat dalam buku, iaitu memang tak cukup waktu. Bukan tak cukup waktu, jangan cakap tak cukup waktu. Waktu Allah bagi cukup. Cuma kelemahan saya memang tak dapat nak gunakan waktu tu dengan baik, jadi memang kita ada kekurangan untuk membaca daripada muka buku, daripada muka surat pertama sampailah hujung. Iaitu saya memang minta maaf awal, saya memang tak dapat nak kita berkongsi maklumat tersebut. Namun begitu insya-Allah, kita mohon rahmat dari Allah untuk siapa yang ada buku ni, kita boleh belajar insya-Allah. Jadi mudah je macam ni ya, mudah je macam ni. Siapa yang ada buku, dia baca buku tersebut, kalau ada maklumat yang dia keliru, okey, boleh tanya kepada saya. Boleh tanya kepada saya, PM boleh, mesej boleh, buat recording pun boleh. Sebab dalam grup ni untuk kita buka soalan secara verbal, mungkin tak sempat untuk kita menjawab persoalan dia. Tapi insya-Allah saya buka lah mana-mana kalau ada ruang nanti. Tapi sampai ada buku tu, baca. Nanti kalau Ustaz saya tak faham lah muka surat sekian-sekian, tuan-tuan boleh PM saya, tanya boleh tak saya nak tanya, terus call pun tak apa. Kalau call pun tak apa. Kalau saya ada waktu nanti saya akan terangkan ya. Jadi saya tidak mahu siapa-siapa yang memiliki buku sekadar milik saja buku. Kita bukan sebab buku ni belikan dia cantik, kata dia cantik lah, apalah. Bukan sebab itu. Tapi paling penting adalah maklumat di dalamnya. Itu sangat penting. Jadi kita pergi kepada kenapa namanya Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey. Tengok buku surat nombor 10. Okey, tengok buku surat nombor 10. Okey. Perkataan Al-Fatihah. Okey, tengok ya. Perkataan Al-Fatihah berasal daripada huruf fa, ta, ha. Fa, ta, ha. Ada 3 huruf kan? Dan kita belajar kan? Huruf fa, huruf ta, huruf ha. Fatahah. Al-Fatihah dia berasal, ru'wat dia, kata akar, kata asal perkataan Al-Fatihah, dia berasal daripada 3 huruf. Fatahah, Fatahah. Okey, dah jelas kat situ. Okey. Kalau kita tengok yang asal perkataan Al-Fatihah dari sudut bahasa Arab apa? Okey, tengok ya. Perkataan Fatahah, Fatahah ni maksud apa? Fatahah maksudnya adalah, kita tengok Fatahah dulu. Kita tengok yang maksud yang belah sini, yang belah kotak kanan tu, pembukaan. Okey. Fatahah maknanya adalah pembuka. Fatahah ni maksudnya membuka, pembuka. Kena faham. Kau kata, dah baca ke suratul Fatihah? Kita sebut bahasa Arab. Orang Melayu dia sebut bahasa Arab. Alhamdulillah. Tapi bahasa Melayu kita apa? Awak dah baca ke surah pembuka? Surah pembuka adalah surah Fatihah lah. Jadi Al-Fatihah maksudnya adalah pembuka. Asal daripada perkataan Fatahah, pembuka. Okey, pembuka. Okey. Dari sudut bahasa Arab, maksud pembuka tu membawa maksud apa? Fatahah, membuka. Nombor 1, kalau kita sebut pembuka, ia bermaksud pembukaan segala sesuatu. Kan kita kata pembuka. Pembuka, kalau kita kata Fatahah, pembuka apa? Segala sesuatu, dia telah dibuka. Kan nama buka, dibuka. Dibuka maknanya pembukaan segala sesuatu, permulaan segala sesuatu. Yang kedua, dia merujuk kepada permulaan sesuatu yang dibuka dengannya. Ini kita fahamlah kat sini. Maknanya Fatahah tu yang paling penting kena faham macam ni je. Kata yang paling utama maksud dia adalah pembukaan. Pembukaan. Macam kita kata, okey, kalau kita membuka majlis kita, dia panggil pembukaan. Maknanya awal mula je dengan apa? Pembukaan. Okey. Kalau ada pembukaan, tentulah ada penutup dia.
Jadi lawan pembuka adalah menutup. Okey, tak apa kat situ. Menutup kita dah maklumlah. Tapi paling penting, Al-Fatihah berasal daripada Fataha, iaitu pembuka. Pembuka tu Arab maksud apa? Kalau sesuatu dimulakan dengan sesuatu, itu dipanggil pembukaan. Itu kita kena faham kat situ. Okey, cuma kita kena ulas. Kenapa Fatihah ni dia dipanggil sebagai pembuka? Pembuka apa? Pembuka dari sudut apa? Yang ini insya-Allah kita akan ulas dia. Okey, tapi kalau kita tengok dekat muka surat nombor 10 ni, kita dah jumpa dah pembuka tu apa. Okey, tengok dulu. 1, 2, 3 dan 4. So kalau orang tanya, okey, saya dah faham, Alhamdulillah. Fatihah tu daripada perkataan Fataha, pembuka. Okey, pembuka tu maksudnya apa pembuka tu? Okey, kalau kita tengok nombor 1 dekat sini, yang dikatakan pembuka, permulaan tu apa dia kata? Okey, para ulama kata Al-Quran dibuka dengan surah ini. Sebab tu kalau kita buka Quran, pembukaan surah Al-Quran, muka surat pertama apa kita jumpa? Kita jumpa suratul Fatihah. Faham tak? Maksudnya pembuka makna pertama, kalau kita tengok dari sudut, kalau kita buka Quran tu kan dia telah ditulis. Kan? Lepas tu susunan surah-surah tu, Fatihah dulu. Sebab apa? Fatihah jadi pembuka. Sebab tu surah nombor 1 adalah suratul Fatihah. Itu maksud pertama. Moga-moga tuan-tuan dan puan jelas untuk maksud yang pertama ni. Okey, maksud pembuka yang kedua dari sudut dibaca. Dibaca dalam Al-Quran. Maksud dia kita, kalau kita nak khatam Quran, kan kadang-kadang kan orang perempuan kan rajin buat majlis khatam Quran kan. Jadi kalau nak khatam Quran, tak boleh mula baca Al-Baqarah. Suka macam mana Al-Baqarah pun, dia tak boleh terus lompat pergi Al-Baqarah. Tak boleh. Dia kena baca dulu Fatihah. Sebab apa? Fatihah ini adalah surah yang pertama duduknya dalam Quran. Lepas tu kalau kita nak baca Quran, nak khatam Quran, kena mulakan juga Al-Fatihah tu. Sebab itu makna pembuka yang kedua dari sudut bacaan di dalam Al-Quran. Jelas? Jadi kalau nak khatam Quran, jangan terus baca Baqarah. Kena baca Fatihah dulu. Sebab apa? Sebab dia ditulis dia dalam Quran memang Al-Fatihah dulu. Tetapi dari sudut pembacaan, mulakan dengan suratul Al-Fatihah. Itu maksud yang kedua. Okey, maksud yang ketiga. Maksud ketiga ni, kalau kita solat kan, bacaan yang wajib kita kena baca mula-mula apa? Tentulah orang jawab, doa iftitah Ustaz. Doa iftitah enggak wajib, Bu. Enggak, Fatihah tidak wajib, tapi janganlah tinggal doa iftitah tu yang kita baca Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah. Itu dia memanglah pembuka, tetapi kalau tak baca, solat kita tetap sah. Tetap sah. Tetapi yang wajib kita kena baca. Yang wajib kena baca, mula-mula yang wajib kena baca apa? Suratul Al-Fatihah. Maknanya pembukaan makna yang ketiga dari sudut pembukaan pembacaan yang wajib di dalam solat. Itu makna yang ketiga. Yang keempat, apa makna pembuka? Pembuka makna yang keempat, maknanya kalau kita nak faham surah Baqarah, kalau kita nak faham surah Ali Imran, kalau kita nak faham surah An-Nisa, kalau kita nak faham surah Al-Ma'idah, nak faham surah-surah yang lain, kunci dia, kunci utamanya adalah pada suratul Fatihah. Maksudnya kalau ibu-ibu, kita semua, kalau kita nak faham Baqarah tu, kita mesti masuk ikut pintu Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab Fatihah ni dia adalah kunci yang paling utama. Contohnya kalau kita dekat rumah kan, dekat rumah kita ada banyak pintu. Pintu bilik 1, bilik 2 lah contohkan. Tapi pintu yang utama yang kita kena masuk rumah kita, pintu yang mana? Kita tolaklah pagar tu, tak apalah. Kita letaklah pintu yang kita nak masuk dalam rumah kita. So pintu yang tu,
Kita takkan boleh masuk pintu bilik atas, bilik bawah kan, contoh. Melainkan kena masuk ikut pintu rumah yang utama tu. Jadi yang pintu utama itulah umpamanya Al-Fatihah. Jadi pintu-pintu yang lain tu diumpamakan surah-surah yang lain. Maksud dia dikatakan pembuka tu, makna yang keempat. Kalau kita nak membuka, nak memulakan, memahami Al-Baqarah, maka mesti masuk ikut pintu Al-Fatihah dulu. Macam tu. Kalau kita nak faham Ali Imran, masuk dulu dekat Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah tu dia umpama seperti master key. Dia adalah kunci yang paling utama sekali. Jadi apabila boleh faham Fatihah tu, dia akan beri kita kunci-kunci yang lain. Sebab tu dipanggil pembuka yang keempat adalah Al-Fatihah tu dipanggil pembuka, maksudnya apa? Adalah pembuka utama, laluan utama nak pergi faham surah Baqarah, surah Ali Imran dan lain-lain surah. Sebab tu Al-Fatihah ni sepatutnya kita memang kena belajar. Memang kita kena belajar. Jadi moga-moga penerangan ringkas ni, sebab apa namanya Fatihah. Kita kata Fatihah tu namanya maksudnya adalah pembukaan. Kenapa dinamakan pembukaan? Kita ambillah 4 sudut ini. Pembukaan dari sudut tulisan. Dia ditulis surah Fatihah pertama. Pembukaan dari sudut bacaan dalam Quran. Kalau kita nak mula-mula nak baca Quran, kita baca Fatihah. Kalau kita nak mula-mula buka solat kita yang wajib, kita akan mulakan dengan Fatihah. Kalau kita nak membuka, maksudnya kalau kita nak faham surah-surah lain, kita gunalah Al-Fatihah. Okey, jelas kat situ. Maksud dia ibu-ibu, ayah-ayah ya, kalau boleh menguasai Al-Fatihah dengan detail, ibu-ibu seperti memegang satu kunci yang besar, kita boleh faham Al-Baqarah akan kata apa, Ali Imran akan kata apa. Maksudnya 113 surah. Contohnya Al-Baqarah kan, kunci utamanya pada Fatihah. Sebab tu siapa dapat menguasai Al-Fatihah, kan, dia seolah-olah memahami Al-Baqarah cerita pasal apa, Ali Imran akan cerita pasal apa, semua surah yang lain. Maksudnya begitu. Jelas ya? Okey, dia ada kunci utama. Baik, selesai dah bab tu. Okey, kita pergi. Okey, kita pergi kepada muka surat yang tadi tu. Muka surat nombor 19. Okey. Kan kita belajar. Macam dengan suara ni. Tak apalah saya. Okey, tengok muka surat nombor 19 ya. Perlahan kita belajar. Okey. Okey, tengok yang nama pertama. Okey, nama pertama sebenarnya saya dah jelaskan tadi dah, tapi tak apa, kita ulang balik, kita sebut nama dia. Okey. Nama lain bagi surah Al-Fatihah, nama pertama ni nama yang popular lah. Dia panggil apa? Fatihah Al-Kitab. Rupa-rupanya Nabi SAW yang kita cintai, yang kita kasihi, Nabi lah yang menamakan surah Fatihah ni dengan nama Fatihah Al-Kitab. Jadi 2 kalimah dan dia ada 2 patah perkataan. Fatihah maksud dia pembuka. Al-Kitab maksudnya Al-Kitab. Al-Kitab tu maksud apa? Al-Quran. Nampak tak? Okey. Nama pertama Al-Fatihah tu dipanggil Fatihah Al-Kitab. Fatihah Al-Kitab. Fatihah tu apa? Pembuka. Al-Kitab tu apa? Adalah Al-Quran. Nama lain bagi Quran adalah Fatihah. Sebab tu kalau baca dekat nota tu akan jumpa Al-Kitab ialah salah satu nama lain bagi Al-Quran. Contoh kalau kita nak gunakan nama ni, kita kata pada cucu kita, kita kata pada anak kita, kan? Tanya pada cucu kita, kan? Apa nama dia? Okey, ataupun kita kata, kita tanya pada anak kita, Kak Long dah baca dah Alkitab? Nanti Kak Long tanya, Ma, baca Alkitab? Kan cuti sekolah ni. Mungkin dia ingat kitab tu kitab buku teks dia ke kitab dia belajar solat agama ke. Kita kata tak. Mak maksudkan kau dah baca Alkitab tu bukan kitab sekolah. Tapi Alkitab tu adalah Al-Quran. Oh, cakaplah Quran. Kita kata, lah sebab Al-Quran nama lain Quran dipanggil Alkitab. Sebab tu Nabi kata, la salatan liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Nabi kata, salat seseorang tidak sah
jika tidak membaca Fatihah Alkitab. Fatihah tu maknanya pembuka. Alkitab adalah nama lain bagi Al-Quran. Rupa-rupanya yang nama pertama Nabi SAW yang menamakannya. Hadis riwayat Muslim. Okey, saya kat situ Jelas Okey. Okey, ni kenapa saya nampak macam ada conteng-conteng saya minta kalau boleh tolong elakkan daripada conteng-conteng nota kat depan. Ni saya pun tak tahu macam mana boleh conteng ni. Tak apalah. Tak apa. Okey, tuan-tuan dan puan, tadi saya telah jelaskan So kalau orang tanya kenapa nama dia pembuka ustaz? Kenapa tanya kenapa Fatihah tu namanya adalah pembuka? Kenapa namanya adalah pembuka? Saya minta je sebaik supaya yang conteng-conteng ni kalau boleh saya pun tak tahu macam mana saya nak padam. Boleh padam ke ni? Saya tak boleh nak padam. Saya tak reti nak padam. Tekan erase. Saya... Orang yang conteng sendiri kena erase tu ustaz. Tak apalah, tak apa. Sabarlah Mungkin cucunya dengar kot. Kita sangka baiklah cucunya dengar dia tengok seronok pula. Dia kata gambar-gambar ni. Tak apalah, tak apa. Janji nampak Tak apa tuan-tuan puan. Okey, belajar ni banyak dulu kan. Okey, tak apa. Okay, kita tengok. Okey. Jadi sekarang ni kita tahu dah. Okey. Apa makna pembuka? Dah tahu dekat situ diterangkan. Dalam buku tu telah terangkan. Muka surat nombor 20 tu. Pembuka apa? Pertama, pembuka dari sudut apa? Kedua, pembuka dari sudut apa? Dia punya ringkasan dekat sini je. Kenapa namanya Fatihah? Kenapa namanya Fatihah? Pembuka. Pertama, dari sudut tulisan. Yang kedua, dari sudut bacaan. Nampak Dua ni. Itu kita telah pun kita terangkan tadi. Baik, kita pergi nama yang kedua. Nama yang kedua, Al-Fatihah. Nama dia kedua, dia panggil Ummu Al-Quran. Ummu tu apa? Ibu. Sebab tu orang panggil nama Ummi, kan? Adalah ibu. Ummu adalah ibu. Ataupun kita kata induk bagi Al-Quran. Jadi, Al-Fatihah, nama lain dia adalah Ummul Quran. Jadi kalau kita nak guna nama ni, kita boleh katalah, kita kata, marilah, contohlah, ada setengah orang kan dia suka buka majlis dengan baca Ummul Quran, walaupun tak apalah kalau umum dia kan. Jadi kita katalah, okey, dah baca ke belum Ummul Quran? Orang tanya apa tu Ummul Quran? Itu adalah Al-Fatihah. So apa makna ummu? Adalah ibu ataupun induk. Al-Quran adalah Al-Quran. Nama ni Nabi SAW yang menamakan. Nabi kata apa? Man salla. Tengok muka surat nombor 19 tu. Muka surat nombor 20 bawah sekali tu Nabi kata apa? Man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran. Gariskan pada perkataan bi ummil Quran. Nabi memberikan nama dia ummil Quran, fahiya khidajun. Nabi kata apa? Sesiapa yang mengerjakan salat tanpa membaca ketika salat itu Ummul Quran, maka salatnya itu tidak lengkap. Salatnya kurang. Hadis riwayat Muslim. Okey, dalam hadis ni Nabi panggil Ummul Quran. Ummul Quran tu apa? Ummul Quran tu adalah ibu Al-Quran. Ibu Al-Quran tu apa? Adalah Al-Fatihah. Okey, dalam ni diterangkan. Ummu maksud apa? Adalah ibu ataupun induk. Orang Arab kalau dinamakan sesuatu tu menjadi induk kepada sesuatu, dia akan namakan dengan ummu. Ummu ni ibu. Okey. Contoh dia, kota Mekah kan. Kota Mekah disebut dalam Quran apa? Allah kata kota Mekah ni adalah ibu. Ummul Qura. Ummu Al-Qura, ibu kepada segala kota. Kalau macam bahasa kita, banyak sangat. Punya agungnya ibu ni banyak digunakan dalam bahasa kita. Contoh apa? Ibu negara. Ibu negara Malaysia apa dia? KL. Kenapa dia kata ibu? Kenapa ibu negara? Okey, macam kita kata ibu negeri Selangor. Apa dia? Ibu negeri. Maksudnya ibu kan. Macam kita kan dalam hidup manusia, ibu. Kalau kita tengok ibu, kenapa Fatihah tu dinamakan ibu? Kenapa dikatakan ibu kepada segala Al-Quran? Maksudnya Quran, ibu dia adalah pada Fatihah. Maksudnya kalau ada ibu, tentu ada anak-anak. Maknanya Al-Baqarah adalah anak kepada Al-Quran.
Ali Imran adalah anak kepada Fatihah. Ali Imran adalah anak. Jadi surah selepas Fatihah semua anak-anak kepada Al-Fatihah. Apa maksud anak-anak tu? Maksud anak-anak tu maksud dia Al-Fatihah dia adalah induk bagi segala maklumat dalam Quran. Sebab tu kalau orang nak faham 30 juzuk Quran, dia studylah Fatihah tu bagi detail. Sebab maklumat yang ada dalam Baqarah dia adalah pecahan. Dialah anak-anak bagi Fatihah. Maksud dia adalah Al-Baqarah ni dia adalah surah-surah yang perincikan maklumat pada Fatihah. Sebab Fatihah dia ibu. Dia ibu ni dia kerja dia melahirkan saja. Maksud dia adalah dalam Al-Fatihah ni dia induk, maksudnya segala maklumat yang ada dalam surah-surah lain tu sebenarnya dia sudah berada dalam Fatihah sebab dia adalah ibu, dia adalah induk dia. Itulah maksud dalam makna yang kedua. Nanti kalau kita dah belajar, insya-Allah selepas 7 ayat kita akan dapat, kita akan bersetuju dan kita kata betul lah ya, rupa-rupanya induk Al-Quran ni maklumat yang paling utama dalam Quran ni dia berada dalam Fatihah. Sebab tu kita memang kena belajar suratul Fatihah ini. Sebab kalau kita nak baca Al-Baqarah mungkin kita tak dan, mungkin nak baca Al-Imran mungkin kita tak dan, tapi kalau kita boleh menguasai Al-Baqarah kerana dia adalah ibu, dia adalah induk. Kerana segala ajaran agama Islam, apa yang Allah nak, apa yang Allah tak nak, apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka, duduknya dekat Fatihah. Lepas tu dia bagi induk. Jadi surah-surah lain ni cuma memperincikan saja. Contoh kan. Kalau Al-Fatihah kita belajar, dia cerita tentang jalan yang lurus, contoh, jalan yang lurus. Jadi surah-surah lain ni menerangkan jalan lurus ni macam mana, jalan tak lurus macam mana. Maksud dia Al-Fatihah ni dia bagi benda yang paling utama saja. Dia bagi benda yang utama tapi perincian anak-anak dia tu duduk pada surah-surah yang lain. Sebab itu dia panggil induk kepada Al-Quran. Okey. Kita pergi pada nama yang ketiga. Nama yang ketiga diberikan oleh Allah sebenarnya. Dan Nabi pun sebut juga dalam surah Al-Hijr ayat 87, Allah telah sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Wal Qur'anil 'azim. Okey, nampak tak perkataan sab'an minal mathani? Lepas tu namanya adalah as-sab'u al-mathani. As-sab'u maksudnya 7. Al-mathani makna yang paling tepat sekali adalah yang diulang-ulang. As-sab'u 7. 7 tu maksudnya apa? 7 ayat. Yang diulang-ulang tu makna al-mathani. Kalau kita cuba baca surah Al-Hijr kan. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. Mathani ni maknanya al-mathani. Al-mathani maksud dia apa? Yang diulang-ulang. Apa makna as-sab'an? Maksudnya 7. Maksudnya Allah kata, sesungguhnya kami telah memberi kepadamu Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat. Sebab tu tak ada ulama kata Fatihah ni 8 ayat. Enggak ada. Ijma' para ulama Al-Fatihah 7 ayat. Sebab Quran kata 7. 7. Apa makna diulang-ulang? Lah, kalau solat subuh kena baca ulang balik. Baca dekat solat zuhur kan kena ulang balik Fatihah. Sekejap asar kena ulang balik Fatihah. Kejap lagi maghrib kena ulang balik Fatihah. Isyak Fatihah juga. Nampak tak dia ulang-ulang? Ini adalah nama lain yang ketiga bagi surah Al-Fatihah. Lepas ni kalau orang kata, awak ikut tak kelas minggu lepas, kelas belajar 7 ayat dia ulang-ulang? Orang tanya, apa pula 7 ayat dia ulang-ulang? 7 ayat dia ulang-ulang tu maksud saya kelas surah Al-Fatihah. Kenapa awak panggil 7 ayat dia ulang-ulang? Kan Al-Fatihah ada 7. Kenapa dia ulang-ulang? Kan kita selalu ulang-ulang sehari semalam 17 kali surah Al-Fatihah. Okay, itu nama yang ketiga. Okay. Kita pergi kepada nama yang keempat. Nama keempat Al-Fatihah
diambil pada ayat yang pertama surah Al-Fatihah, dipanggil surah Alhamdu. Alhamdu tu apa? Puji-pujian. Rupanya nama keempat surah Fatihah dia panggil surah puji-pujian. Kenapa puji-pujian? Sebab dalam Al-Fatihah ada ayat tu disebut nama Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nanti kita akan kupas dekat ayat yang kedua nanti. Kenapa datang kalimah segala puji? Makna dapat perkataan segala tu, segala tu. Segala puji. Allah Ta'ala memang suka dipuji. Jadi benda yang paling utama dalam hidup kita ni adalah banyak memuji Allah. Tapi memuji Allah tak sama macam puji orang. Kita puji orang, kalau dia buat baik baru kita puji. Kan? Tapi bagi Allah, semua Allah Ta'ala layak dipuji. Tak ada sedikit ruang pun Allah tidak layak dipuji. Sebab tu dia letakkan kalimah segala. Macam mana ada perkataan segala, nanti kita akan ulas penggunaan alif lam dekat dia Alhamdu. Tapi kita belajar dulu, nama keempat Al-Fatihah dia panggil adalah surah Alhamdu. Pujian. So lepas ni kalau kita buat poster, okey, kelas tadabbur surah pujian. Surah Alhamdu. Jangan keliru pula. Sesat kok orang ni. Mana ada surah pujian? Ia adalah nama lain bagi suratul Al-Fatihah. Okey, kita pergi nama yang kelima. Nama kelima ni semalam kita dah belajar. Ingat tak? Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, Nabi kata Allah panggil Al-Fatihah tu dengan nama As-Salah. Punya hebatnya surah Fatihah ni, Allah sendiri menamakan Al-Fatihah itu dengan nama As-Salah. Kenapa Fatihah dia panggil As-Salah? Macam ni. Dia seolah-olah solat ni besar dia Fatihah. Sebab tu dia panggil solat juga nama bagi Fatihah. Kenapa solat? Kenapa Fatihah namanya solat? Maknanya para ulama mengulas banyak pentafsiran, tapi pentafsiran yang lebih ringkas padat, para ulama kata sebab kalau kita solat tak baca Fatihah tak boleh. Maknanya solat tu besarnya pada Fatihah sehingga kan nama Fatihah itu dijadikan dengan nama solat. Contoh lain kalau ibu-ibu nak fahamkan, pernah dengar tak hadis yang Nabi kata apa? Nabi kata pasal haji kan? Ingat tak Nabi kata haji itu Arafah. Ingat tak? Kita pernah dengar kan? Macam Nabi kata, haji tu Arafah. Okey, saya kena contoh sikit suara ya. Sikit lagi, tak apa. Tak apa, kita tak perlu, kalau kata cukup waktu, dia saya tambah sikit. Okay, kita tengok. Tentang ibu-ibu, tuan-tuan puan, biasa pernah dengar tak? Kalau orang pergi ibadat haji, kan orang kata, Nabi sebut, Nabi kata, haji itu adalah di Arafah. Kenapa pula Arafah jadi macam nama haji? Sebab perkara besar haji yang paling utama adalah berada di Arafah. Faham tak? Kenapa haji tu dikata Arafah? Sedangkan kita bukan ada kat Arafah je, dekat Mina pun kena ada, dekat Safa pun kena ada, dekat Marwah pun kena ada. Tapi kenapa Nabi namakan haji tu Arafah? Nak menunjukkan bahawa perkara yang paling besar buat ibadat haji tu adalah berwukuf di Arafah. Sama juga macam kenapa Fatihah tu namanya solat. Kenapa namanya solat? Nak menunjukkan bahawa solat itu besarnya pada Fatihah. Maknanya kalau Fatihah tak dibaca ni, tak sah solat. Okey, nampak tak besar tak Fatihah tu? Tapi selama ni waktu kita baca Fatihah, kadang-kadang tertidur, kita baca Fatihah. Ikut imam baca Fatihah tu dekat amin baru nak amin. Kadang-kadang, dah amin ke? Jadi macam tu pula. Waktu imam baca mula pada bismillah pun kita dah mula dah terfikir, fikiran kita melayang-layang. Fikiran kita, ni kita kena ubah lepas ni. Seolah-olahnya kalau aku Fatihah aku ni aku tak khusyuk, aku tak dapat nak faham macam solat ni seolahnya macam sedangkan besarnya solat ini dengan adanya suratul Al-Fatihah. Jadi kita baikilah dengan kita faham ya. Okey, ni kita tak perlu sebut dalil nama kelima sebab kita dah sebut pada hari semalam. Okey, kita pergi nama keenam. Nama keenam Al-Fatihah ni juga nama lain dia adalah disebutkan dalam hadis Nabi SAW juga surah Al-Hijr tadi
Nama lain dia adalah Al-Quran Al-Azim. Al-Quranul Azim. Al-Quran kita fahamlah. Al-Quran. Al-Azim maknanya agung. Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari apa dia? Nabi kata Umul Quran, iaitu suratul Fatihah, ialah sab'ul mathani, maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang. Dan juga Al-Fatihah itu adalah Al-Quran Al-Azim, adalah Quran yang agung. Kenapa Fatihah tu dia dapat gelaran Quran yang agung? Kenapa disebut Al-Azim, agung? Dinamakan Al-Agung, dinamakan Al-Azim, agung, bertujuan untuk menunjukkan keistimewaan dan keagungannya. Kenapa dinama agung? Kan, kenapa dia agung? Kenapa Al-Fatihah dipanggil Quran yang agung? Kerana segala tujuan-tujuan utama Allah ciptakan bumi ni, Allah ciptakan manusia ni, makhluk-makhluk ni Allah ciptakan, khususnya manusia dan jin ni kan, tujuan utama kenapa kita Allah wujudkan, kenapa Allah cipta kita, maklumat tu ada dekat suratul Fatihah. Maksudnya tujuan kenapa Allah Ta'ala hidupkan kita sebagai manusia, kenapa Allah ciptakan jin-jin ni. Lepas tu tujuan Al-Quran ini, maksudnya maklumat dalam Quran yang ada 6,236 ayat. 6,236 ayat tu, kalau nak tahu maklumat dia tentang apa, kenapa Quran itu Allah turunkan, maklumat itu ada dalam Al-Fatihah. Maksudnya macam tu. Maksudnya tujuan Al-Quran ni Allah turunkan tentang apa, maklumat tu ada dekat Fatihah. Masya Allah. 7 ayat, tujuan-tujuan Quran Allah nak turunkan ini kan ada dekat Fatihah. Nampak tak besar tak Al-Fatihah? Disebabkan Al-Fatihah ini ayatnya pendek, tetapi segala tujuan-tujuan Al-Quran ini diturunkan. Tujuan Quran diturun ni, contohnya pasal apa? Benda paling besar dalam hidup ni apa ibu-ibu? Akidah kan? Betul tak akidah? Betul tak? Tujuan paling besar dalam hidup kita pertama adalah tauhid. Betul tak? Tujuan utama dalam hidup kita ni kan pasal akidah. Nak tahu pasal akidah apa? Ada dalam Fatihah. Dalam Fatihah. Akidah tentang Allah Ta'ala ada dekat Fatihah. Lepas tu akidah tentang hari kiamat ada dekat Fatihah. Akidah tentang Rasul-Rasul ada dekat Fatihah. 3 maklumat ni, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman kepada hari kiamat, ada dekat Fatihah. Beriman kepada Allah apa? Nanti kita akan kupas dekat perkataan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada kat situ. Dekat Iyyaka na'budu ada kat situ. Lepas tu cerita pasal kiamat pula kat mana? Maliki yaumiddin. Kat situ. Lepas tu pasal Rasul pula dekat mana? Dekat Ihdinas siratal mustaqim. Dekat situ. Maksudnya dalam banyak-banyak perkara akidah yang besar-besar ni ada dekat Fatihah. Lepas tu tujuan manusia hidup untuk apa? Buat ibadat kan? Kerja kita buat ibadat saja. Buat je Allah suka apa? Ada dekat Fatihah. Dekat ayat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu. Panjang. Lepas tu kisah. Sebab tu kalau kita baca Quran kan, kalau ibu-ibu kalau kita baca Quran ni dia punya maklumat dia apa tahu? Maklumat ketiga dalam Quran ada kisah-kisah. Cerita-cerita. Nak tahu cerita pasal apa, perkara besar dia apa, ada kat Fatihah. Ya ke Ustaz? Iya. Dekat ayat yang ke-6-7 itulah yang kita kata tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dalam Quran Allah akan cerita siapa manusia yang ikut jalan yang lurus. Tu yang ada kisah-kisah Nabi tu. Lepas tu pula siapa pula yang ikut jalan yang lurus tu? Tu yang ada kisah orang-orang yang soleh tu. Lepas tu siapa pula orang yang dimurkai ya Ustaz? Ada dalam Quran. Contohnya golongan Yahudi kan. Cerita semua dalam Quran. Siapa golongan yang Allah Ta'ala sesatkan tu? Ada dalam Quran. Maknanya Al-Fatihah ni dia ada mengandungi kisah-kisah. Tapi tidaklah secara terperinci, tapi dia bagi secara dasar saja. So kita akan belajar nanti insya-Allah. Untuk saya terangkan ini untuk memberikan maklumat kenapa dia dipanggil Quran yang agung. Maksud dia, maklumat dalam Quran itu, dia berada dalam suratul Al-Fatihah. Okay.
Kita selesai nama yang ke-6, kita pergi nama yang ke-7. Nama yang ke-7 ni kita dah sebut dah semalam secara tak langsung. Ingat tak? Tapi nama ke-7 ni, nama ni dinamakan sebagai Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Okay, kita sebut pada hari semalam. Masih ingat lagi? Yang Abu Sa'id Al-Khudri jampi ketua kampung tiba-tiba sembuh. Daripada Nabi SAW menamakan dia Ruqyah, maka para sahabat pun menamakan Al-Fatihah itu dengan nama Ar-Ruqyah sebagai pengubat. Jadi saya tak perlu sebut dalil dia lagi, ya. Okey, kita pergi yang ke-8. Ada 3 lagi nama, insya-Allah habis. Yang ke-8, nama Al-Fatihah ini dinamakan sebagai Al-Asas. Nama Al-Asas bukan Nabi yang beri nama tu, tapi Ibnu Abbas yang kata. Kita tengok ke situ, ya. Tengok. Al-Asas. Kita kan belajar kan, asas bagi sesuatu. Asas kan, Al-Asas. Jadi Al-Fatihah ini nama lain dia adalah Al-Asas. Okey. Asy-Sya'bi, seorang tabi'in. Dia kata, aku pernah dengar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa pula? Ibnu Abbas ni adalah sepupu Nabi. Jadi Ibnu Abbas ni dia cakap, dia kata segala sesuatu itu ada asasnya. Asas bagi segala kitab itu adalah Al-Quran. Asas Quran itu pula Al-Fatihah. Faham tak? Jelas tak Ibu? Ibn Abbas kata apa? Segala sesuatu ni ada asasnya. Asas bagi segala kitab-kitab ada dekat Quran. Macam tu. Lepas tu dekat Quran tu pula, asas bagi Quran tu apa? Ada dalam surah Al-Fatihah. Itu namanya asas. Kita tidak maklum lah apa maksud asas. Okey. Nombor 9, nama yang diberikan oleh Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in, Sufyan bin Uyainah. Okey, dia kata Al-Fatihah ni nama lain dia dipanggil Al-Wafiyah. Al-Wafiyah ni maknanya yang lengkap. Yang lengkap. Kenapa Fatihah tu dipanggil yang lengkap? Kenapa dipanggil surah yang lengkap? Al-Wafiyah. Sufyan bin Uyainah dia kata surah Fatihah ni kenapa dipanggil yang lengkap? Dia kata surah Fatihah ini tak dapat dibahagikan atau dipotong-potong. Lengkap tu apa? Dia kena baca 7 ayat. Dia tak boleh kita nak potong dia. Contoh kan, dia kata, sekiranya seseorang baca beberapa ayat surah Fatihah rakaat pertama, kemudian dia nak sambung pula rakaat kedua beberapa ayat lagi, dia kata tak boleh. Faham tak maksudnya? Contoh macam inilah. Kita semayang subuh kan, contoh. Kita baca rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Apa tu kita Allahu Akbar, contoh kan. Boleh tak? Lepas tu kita sambung balik rakaat kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak boleh potong macam tu. Sebab dia lengkap. Dia package yang kena ayat 1 sampai ayat 7. Tak boleh potong-potong, dia kata. Tapi kalau surah lain boleh. Kan, contohnya kita baca surah lepas kita baca Fatihah rakaat pertama sembahyang subuh kan. Kita bacalah. Kita baca potong-potong ayat. Boleh. Tapi Fatihah tak boleh. Dia tak boleh dipotong-potong. Dia kena baca satu ayat lengkap. Itu dia panggil namanya Al-Wafiyah. Nama ni diberikan oleh seorang tabi'in namanya Sufyan bin Uyainah. Okey, selesai. Yang ke-10, alhamdulillah nak sampai ke-10 lah nama. Selesai kita ke-10 ni, nama lain dia adalah Al-Kafiyah. Tadi Al-Wafiyah, tapi yang ni Al-Kafiyah. Al-Kafiyah maknanya apa? Yang mencukupi. Yang mencukupi. Apa makna yang mencukupi? Para ulama kata, seperti mana kata Yahya bin Abi Kathir, dia kata surah Fatihah dikatakan mencukupi, maknanya dapat menggantikan surah-surah yang lain. Tetapi surah-surah yang lain tak boleh mencukupi untuk ganti surah Fatihah. Maksud dia macam ni. Waktu kita solat kan,
boleh tak kita gantikan Fatihah dengan surah lain? Contohlah, kita hafal lah. Boleh tak? Rakaat pertama, kita baca sembahyang subuh, kita baca 286 ayat surah Baqarah. Kan kita bacalah 286 ayat. Boleh tak kita untuk gantikan surah Fatihah tak nak baca? Tak boleh. Bacalah surah panjang macam mana sekalipun, tak boleh nak gantikan Al-Fatihah. Tetapi Al-Fatihah boleh ganti surah lain. Maksudnya, kalau tak nak baca surah dah dalam Fatihah. Contohnya lepas kita baca Al-Fatihah kan, kita tak nak baca surah apa-apa. Cukup tak? Boleh tak? Boleh. Nampak tak? Kedudukan Fatihah ni, dia boleh cover surah lain. Maksudnya, kalau surah lain tak baca lepas Fatihah, tak apa. Sembahyang tu tetap sah. Tapi, baca Al-Baqarah dalam solat, tapi tak baca Fatihah, tak boleh. Baca suratul Kahfi dalam solat, bacalah sampai ayat hujung pun, sampai habis pun, tak boleh ganti surah Fatihah. Sebab tu para ulama mengatakan, mereka menamakan ia sebagai Al-Kafiyah, yang mencukupi. Saya harap jelas tentang nama-nama bagi surah Fatihah. Ya Allah, sebenarnya namanya banyak. Tapi saya tak naklah kita ambil terlalu banyak. Takut nanti kita terlepas pandang maklumat yang lain. Cukuplah dengan 10 nama ni. Jadi, daripada 10 nama ni, kita dapat sebenarnya gambaran awal, gambaran kasar tentang Al-Fatihah ni macam mana. Kan? Nampak tak tadi kita dah cerita? Contohnya kita ulang balik sedikit, lepas tu kita akan tamatlah sebab kita dah ambil 10 nama. Okey, kalau kita ambil tadi tu, kalau kita ambil nama pertama, surah Fatihah ni nama lain dia adalah pembuka kepada Quran. Pembuka daripada Al-Quran. Kita faham pembuka dari sudut apa? Pembuka dari sudut penulisan, pembuka dari sudut bacaan, pembuka dari sudut susunan dalam Quran, pembuka dari sudut pembacaan wajib di dalam salat. Lepas tu Al-Fatihah ni dia panggil ibu bagi segala Quran. Kenapa dia jadi ibu? Kerana daripada ibu lahirlah anak-anak. Maksudnya surah-surah yang lain selepas Fatihah, contohnya kalau ibu-ibu baca surah Al-Falaq ke, surah An-Nas ke, baca surah Ad-Duha ke, baca surah Al-Qari'ah ke, surah-surah lain tu sebenarnya adalah surah-surah yang pergi kepada ibu dia. Maksudnya surah-surah lain ni adalah anak-anak yang memperincikan yang ada pada surah Al-Fatihah. Tapi ibunya mana? Dekat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga tadi kita sebut apa? Al-Fatihah ni dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang baca. Jadi kalau wajib diulang-ulang, mestilah 17 kali. Sebab kalau orang yang mampu solat, dia kena baca 17 kali. Diulang setiap hari. Hari ni baca 17 kali. Besok baca lagi 17 kali. Agak-agak daripada kita mula wajib solat, sampailah ke hari ni dah berapa kali dah baca diulang-ulang. Cuma isunya sampai tak ke hati. Ada tak perubahan lepas solat? Jadi baik tak lepas solat tu? Kan, nampak tak jalan yang lurus tu? Kalau tak nampak jalan yang lurus tu, tapi duk ulang-ulang minta pada Allah, ada something wrong. Mesti ada sesuatu yang kurang ketika solat. Salah satunya, kemungkinan sebab kita tak faham kita minta apa pada Allah dekat Fatihah tu. Kat sini kita kena baiki. Kan, betul tak? Saya baca daripada saya baling Ustaz, 15 tahun umur saya baca. Fatihah saya baca. Sampailah kali ni. Saya rasa dah berapa banyak kali saya ulang-ulang Al-Fatihah tu kan. Tapi kenapalah saya masih berada pada jalan yang tidak lurus? Mesti ada sebab dia. Yang ni yang kita nak kena belajar. Kemudian pula yang keempat kita belajar tadi apa? Al-Fatihah ni, ada benda besar tau. Puji Allah. Sebab tu kan, sebab tu dalam hidup manusia ni, kalau kita nak buat ibadat kan, kita pujilah Allah. Allah sangat suka kita puji dia. Alhamdulillah, 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 puji Allah, puji Allah. Tapi kita kena tahu, puji Allah tu sudut apa? Kenapa kita puji Allah tu? Kenapa ada segala? Kita tak naklah lepas ni puji Allah masa dapat nikmat je. Masa tak dapat nikmat, tak tersebut pun Alhamdulillah. Jadi kita akan betulkan waktu kita belajar ayat nanti ya. Kenapa disebut segala puji? Lepas tu pula nombor 5, nama as-salat. Kita telah sebut pada hari lepas. Kemudian Al-Quran, Al-Fatihah ni dia adalah Quran yang agung. Kenapa dia agung-agungkan Fatihah itu? Kerana segala tujuan Al-Quran ada di dalam Fatihah.
tujuan hidup manusia ini ada di dalam suratul Al-Fatihah. Sebab tu dinamakan Quran yang agung. Sampailah nama-nama yang telah pun kita sebutkan tadi. Maka tamatlah kita pertemuan kita yang kedua tentang nama-nama suratul Fatihah. Nama-nama dia banyak tapi cukuplah dengan 10 nama untuk pengisian kita. Dan juga di dalam buku memang kami letak 10 nama. Sebenarnya namanya banyak. Tapi cukuplah untuk permulaan berkenal-kenalan dengan surah Al-Fatihah. Oh, jadi kita dah berkenalan-kenalan dengan surah Al-Fatihah. Kita belajar semalam, kelebihan surah Al-Fatihah ada 6 kan. Lepas tu kita dapat 10 nama ni. Maka Alhamdulillah kita dah kenal. Kita pun dah jatuh cinta. Kita pun memang nak kena belajar lagi ni surah Al-Fatihah ni kan. InsyaAllah. Bermula minggu depan, hari Sabtu, kita akan mulakan dengan membahas Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, siapa-siapa yang ada buku tu, bacalah dulu. Kalau nak baca Bismillahirrahmanirrahim tu apa, boleh baca dulu. Nanti insyaAllah pada minggu hadapan, buku surat nombor 35, kita akan bahas. Kita akan bahas panjang. Bismillah tu apa, kenapa sebut nama Allah, kenapa ada Ar-Rahman, kenapa Ar-Rahim, kenapa Rahman dulu, baru Ar-Rahim. Ni kita akan kupas insya-Allah berdasarkan maklumat yang ada di dalam buku. Insya-Allah pada minggu hadapan. Pada minggu hadapan. Kalau ada rakan-rakan kita tak dapat maklumat tentang grup ke kelas, tolong sebar-sebarkan ya. Kadang-kadang sebab saya yang urus sendiri semua benda, jadi saya minta maaf kalau ada kekurangan. Ada yang minta video untuk semalam, saya minta maaf ya sebab saya yang ngurus semua benda, saya tak ada siapa-siapa pun tolong. Jadi atas kekurangan diri saya, jadi saya tak dapat nak penuhi mana-mana hajat tu tuan-puan. Saya minta maaf banyak-banyak. Okey, saya tak dapat nak berikan video hari semalam, ramai yang minta. Jadi saya minta maaf. Hari ni insya-Allah saya cuba untuk kirimkan video. Jadi jangan bimbang siapa yang tak ikut kelas yang hari semalam. Saya akan bagi video rakaman kepada tuan-tuan dan perempuan ya. Minta maaf ya sekali lagi atas kekurangan. Okey, kalau ada sebarang persoalan, pertanyaan nanti boleh PM saya. Boleh tanya pada saya. Okey, sebab saya mungkin tak buka ruang kot untuk persoalan ni sebab waktu agak terbatas. Tapi kalau ada saya kena raikan jugalah ya. Sian kalau ada nak bertanya. Sekejap saya tengok dulu ya. Mana-mana ada soalan sekejap saya tengok. Mana pula chatnya hilang pula chatnya. Ada soalan tak? Okey, sekejap. Okey, saya tunjukkan dia tak soalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak ada soalannya. Okey, nanti kita kongsi ya video-video. Sekejap ya. Jazakumullahu khair. Okey. Ustaz. Ya. Saya nak tanya, kalau kita ikut imam kan solat, lepas tu kita baca, imam tu baca Fatihah, kemudian imam baca surah. Lepas tu kita terleka dengan imam yang membaca surah tu kan. Dan kita tak baca Fatihah. Okey. So, kita sah ke? Kayaknya bila kita nak rukuk lepas habis dia baca surah tu, baru teringat, oh tak baca surah Fatihah lagi. Okey. Dia ada perbahasan di kalangan para ulama fiqh membaca Al-Fatihah ketika mengikut imam. Ketika mengikut imam ni ulama terbahagi kepada ada dua pecahan lah. Pendapat pertama kata mesti kena baca Fatihah pada setiap rakaat. Dia kata pada setiap rakaat. Ini berdasarkan hadis yang kita baca, Nabi kata tidak ada solat kalau tidak baca Fatihah. So hadis tu umum. Maksudnya rakaat pertama kena baca juga Fatihah, rakaat kedua kena baca juga Fatihah, rakaat ketiga kena baca Fatihah, rakaat keempat baca Fatihah. Walaupun kita ikut imam kan. Ketika imam baca surah rakaat pertama, maka kalau ikut hadis tadi memang kena ikut imam baca Fatihah. Kena kita baca Fatihah juga. Tapi ada pendapat kedua kata, dia kata kita yang wajib baca Fatihah tadi tu, dia kata sebab kita solat ikut imam, soalnya imam tu dah baca, dia dah imam sebab kita ikut imam, jadi kalau imam tu dah rukuk, kita tak habis lagi nak baca kan, sebab imam tu dah rukuk, maka kita kena wajib ikut imam. Jadi bacaan imam itu sudah cover bacaan makmum. Ini adalah pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan mereka berdalilkan kepada hadis apa?
mereka berdalilkan bunyi macam-macam ni. Okey. Mereka berdalilkan kepada hadis kata innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Yang ini para ulama ulas macam pada bacaan yang kuat. Bacaan kuat tu macam rakaat pertama kan imam baca kuat, rakaat kedua biasa memang rakaat pertama kedua je imam baca kuat. Masa imam baca kuat tu, bacaan imam tu adalah untuk kita dengar dia. Jadi itu yang para ulama bahas. Kita nak baca Fatihah tak ketika imam membaca surah? Sebab imam baca kuat kan. Contoh lepas baca Fatihah imam baca kuat. Jadi imam baca kuat tu untuk siapa dengar? Untuk siapa dengar? Itu tak untuk makmum dengar. Tapi kalau makmum dengar, macam mana dia nak dengar sedangkan dia sedang baca Fatihah? Jalan gitu. Jadi dia ada dua pendapat lah. Dia ada dua pendapat. Tapi kalau kita pegang pada pendapat pertama, maka kita kena macam kita memang kena baca Al-Fatihah tu. Jangan kita tertinggal lah, jangan kita terreka. Tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua, moga-moga kita yang tak sempat tadi baca Fatihah, imam tu dah cover kita untuk membaca suratul Al-Fatihah kat situ. Sebab pendapat kedua ni kuat juga. Tapi untuk kita amal, kita pegang pada pendapat pertama. Kita kena baca Fatihah pada setiap pada setiap rakaat. Jadi selepas ni janganlah lagi kita terleka lah. Jangan sampai kita tertinggal untuk membaca suratul Al-Fatihah. Tapi kalau kita tak sempat sebab kita kena follow imam. Sebab imam sekarang dia nak masuk rukuk. Kalau kita terlepas nanti takut batal ikut imam, maka pendapat yang satu lagi tu mengatakan bacaan imam tadi tu dia dah cover bacaan makmum. Tapi yang kita ambil kepada kondisi yang tertentu lah. Jadi kita peganglah pendapat pertama, bacalah Fatihah pada setiap rakaat bacaan berjamaah. Memang suara saya bising ke apa ni? Okey, wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain ni ibu-ibu? Ada soalan ke tak boleh dengar? Dengar tak? Boleh. Ya. Ada soalan apa? Sebelum kita tangguhkan. Saya pun ada kelas alam barzah ni pukul kelas alam barzah 10:30. Macam-macam bunyi. Okey Jadi tak apa. Ada apa-apa soalan? Nak tanya? Tentang tajuk dua yang kita baca tadi. Okey, kalau tak ada tak apa. Nanti boleh WhatsApp saya kan. Semua ada nombor saya kan. Nombor saya 017092745. Sekejap 019274345. Saya akan jawab insyaAllah. Okey. Kalau begitu, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah. Kalau boleh dicadangkan. Okey. Dicadangkan apa? Saya Cadang. Kena mute lah. Okey Ustaz, cadang. Kalau di dalam grup tu kita buka soalan Ustaz. So sebab grup tu hanya admin je boleh. Admin tu saya lah. Admin tu saya lah. Tak apa. Kalau ada soalan kan, boleh bincang kat sini. Alright. Okey. Cadangan je lah. Cakap apa? Cadangan baik nanti saya buka. Sebab saya cover tu supaya ada yang tak termiss info. Kalau macam tu, terima kasih banyak-banyak kepada penganjur kita, persatuan nanti insya-Allah. Okey, tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan ya. Assalamualaikum. Saya keluar dulu nak masuk kelas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.